Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada petang ini. Cuma saja saya ingin membetulkan bahawa tazkirah petang semalam itu merupakan siri yang ke-62 ya, bukan 61. Dan hari ini merupakan siri yang ke-63. Hari ini mari kita berbicara santai tentang hakikat sebenar sambutan ulang tahun kelahiran. Ini kerana bukan apa ya, pada hari ini iaitu 8 Jun 2020 ini bersamaan dengan 16 Syawal 1441 Hijrah ini adalah merupakan ulang tahun hari kelahiran saya. Setelah beberapa tahun melepasi angka 50 ya. Jadi anak gadis saya daripada minggu lepas lagi beria-ria nak beli bahan-bahan untuk buat kek. Sampai nak ingatkan saya bahawa mama seminggu lagi birthday mama. Tersentak sebenarnya saya kerana dalam keadaan kita menjalani PKP, PKPB dan sebagainya ini tidaklah begitu menekankan apa bulan berapa sekarang dan sebagainya, dan itu juga bukti betapa cepatnya masa berlalu ya, sehingga saya tersentak. Rupanya dah bulan 6 dah kita berada di tahun 2020 ini. Jadi malam tadi jadilah kek cheese yang dibuatnya khas untuk meraihkan birthday saya tu ya. Dengan nada bergurau saya tanya, "Mengapa mesti buat kek? Mengapa tak masak yang lain? Pulut kuning ke, hatam mi goreng sekalipun kan?" Pandai pula dia jawab, "Sebab mama suka cheesecake." Ya. Apa pun itulah di antara pengisian sambutan ulang tahun kelahiran lazimnya oleh hampir semua orang yang meraihkan happy birthday ni. Ya, malah ada yang bukan sekadar menyediakan kek atau membeli sebiji kek, malah ada dengan meletakkan jumlah bilangan lilin-lilin itu mengikut umur mereka yang meraihkannya, dengan memasang niat atau hajat sebelum meniup api lilin tersebut ya. Masya Allah. Mengapa harus kita mengikut ataupun meniru bulat-bulat sebagaimana kaum kufar meraihkan ulang tahun kelahiran mereka ini ya? Sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuba kita lihat apakah yang baginda Rasul sekiranya ingin kita sabitkanlah apakah yang baginda lakukan pada hari kelahiran baginda ya. Yang pastinya tidaklah menyediakan kek dengan sebiji lilin ada di atasnya dan sebagainya, itu merupakan sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Yang mana jika kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh para sahabat baginda tentang baginda berpuasa sunnah pada hari Isnin, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa pada hari itu adalah hari aku dilahirkan, dan pada hari itu aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Ini adalah hadis riwayat Muslim ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan kemudian juga yang mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah pada hari Isnin dan Khamis, maka baginda mengatakan bahawa aku suka berpuasa pada hari tersebut kerana pada hari Isnin dan Khamis sesungguhnya amalan manusia diangkat kepada Allah. Ini adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad ya. Jadi, jika kita kembali kepada apa yang sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita pada masa mereka meraihkan ulang tahun hari kelahiran ataupun birthday ni ya, sama ada kita menukarkan ucapannya dengan menggunakan ucapan sana halwah. Apakah itu sudah mengarabkannya? Atau dengan menukar nyanyian happy birthday kepada lagu Allah selamatkan kamu seperti dalam cerita Haji Bakhil tu, atau membuat pulut kuning pula untuk menggantikan kek yang berliling tu, sudah menjadikan kita lebih Islamik atau menjadikan kita lebih reda dengan cara kita menyambut atau mengisi pengisian sambutan hari lahir kita ataupun happy birthday tersebut ya pada setiap tahun kan. Jadi bagi saya apa pun pengisiannya, pastikan jangan sampai kita mencontohi sesuatu dari kaum kafir.
kerana kita bimbang dengan larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesiapa yang mengikuti atau mencontohi sesuatu kaum itu, maka ia tergolong dalam kaum mereka. Ya. Siapakah yang dimaksudkan dalam hadis ini? Tentulah Yahudi dan Nasrani terutamanya, ya. Dan dalam apa-apa juga yang menyalahi syariat agama sekalipun datang daripada golongan-golongan musyrikin yang lain, ya. Pada hari ini kita ada orang-orang yang beragama Buddha, Hindu dan sebagainya, ya. Jadi jangan kita jadikan sambutan meraihkan hari ulang tahun kita ini sebagai tarikh yang kita nanti-nantikan dalam setahun, seolah-olahnya kita jadikan tiket untuk berbuat maksiat. Terutama bagi pasangan yang sedang bercinta lah, ya. Mereka akan menyambutnya berdua-duaan dengan candlelight dinner contohnya, yang pasti tidak dapat lari daripada terjatuh ke dalam sarana-sarana maksiat seperti yang pernah kita bincangkan pada siri yang lepas dengan tajuk apakah dosa itu, ya. Bagi saya lah, apabila kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam bertambahnya usia dari setahun ke setahun, yang paling penting adalah kita panjatkan syukur, puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merezekikan kita dengan pertambahan usia. Sedangkan jika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, ada saja yang lebih muda telah mendahului kita dalam menyambut seruan ilahi. Begitu juga mereka yang telah lebih berusia daripada kita. Dalam waktu ini sepatutnya kematian itu menjadikan suatu peringatan yang penting, yang mana Allah mengatakan, tidakkah kamu mengambil peringatan, pengajaran daripada mereka yang mati di sekeliling kita ini, ya. Yang mana sepatutnya jika kita melihat seorang anak kecil, kita akan merasakan, ya Allah, betapa anak kecil ini kurangnya dosa berbanding aku, ya. Dan apabila kita melihat orang yang lebih berusia, kita akan merasakan, ya Allah, betapa beruntungnya mereka kerana mereka diberi usia yang lanjut dan berapa banyak amal soleh yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan begitu kita akan muhasabah diri, meletakkan diri kita ini dengan usia yang dibekalkan oleh Allah pada setiap detik dan waktu untuk kita menggunakan sebaik-baiknya agar kita tidak akan menyesal nanti menghabiskan usia-usia yang Allah beri ini dengan perkara-perkara yang lara sahaja, ya. Yang mana pertama-tama setelah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, kemudian kita hargailah kedua ibu bapa kita, kerana mereka adalah asbab lahirnya kita di dunia ini. Maka itu di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita mentaati kedua ibu bapa selepas mentaati Allah dan Rasulnya, meletakkan begitu tingginya kedudukan kedua ibu bapa kerana ianya berada di bawah tauhid kepada Allah, ya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, iaitu hakikatnya bahawa kehidupan ini merupakan sebagai suatu perjalanan safar, ya, sejak daripada seorang hamba itu menjejakkan kakinya ke dekat lapak dunia ini, itu telah bermulalah safarnya menuju kepada Tuhannya. Dan lamanya safar seseorang itu adalah merupakan umurnya yang sudah ditetapkan olehnya bagi Allah, ya. Jadi maka umur seseorang itu haruslah kita memandang sebagai sesuatu yang sangat berharga, sebagai modal untuk kita membeli syurga Allah dengan memperlakukan sebaik-baik mungkin, dan jangan kita sesekali mempersia-siakan dengan terpedaya oleh tidak henti-hentinya bisikan-bisikan syaitan yang mana seringkali, ya, memanjangkan angan-angan kepada kita, sehingga membuatkan apabila kita menjalani waktu yang panjang itu, hati kita akhirnya menjadi keras, bukan menjadi lunak. Malahan kita merasakan tidak ada apa-apa yang mengganggu gugat kehidupan kita, apatah lagi apabila Allah memberikan kesihatan yang baik pada kita pada setiap tahun itu, walhal itu adalah merupakan ujian bagi kita sekiranya kita tidak mencukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Yang mana sebenarnya apabila kita menjalani kehidupan ini dari sehari ke sehari, itu merupakan tahapan-tahapan yang kita lalui sehinggalah sampai ke garis penamat yang mana telah Allah tentukan. Contohnya sekiranya lah garis penamat saya pada angka 63, bermakna saya mempunyai kurang daripada 10 tahun, Masya Allah, untuk saya mempersiapkan bekal
untuk menemui Allah, menemui Rabb kita di penghujung safar yang telah Allah tentukan bagi seseorang itu, ya. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, yang mana Allah mengatakan sesungguhnya Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kita, untuk menguji siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Ya, Allah menggunakan perkataan siapa yang lebih baik amalnya, dan Allah tidak menggunakan perkataan siapakah yang lebih banyak amalnya. Kenapa? Kerana amal yang banyak tidak semestinya menjamin amal itu diterima oleh Allah. Sedangkan telah kita ketahui syarat diterimanya amal adalah yang pertama ikhlas kerana Allah, dan yang kedua kita melakukannya iktibar Rasul, mencontohi apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Maka itulah yang dapat kita jadikan, namakan sebagai amal yang baik. Bukan mengikut amal yang baik atas fahaman satu kelompok, satu firqah yang mengatakan itulah yang baik. Tetapi itu hanyalah apa yang disangka oleh mereka sahaja, jika kita tidak berlandaskan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana apabila kita memahami hakikat sebenar kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan tahu bahawa perjalanan kita ini sangat singkat. Yang mana satu hari dibandingkan kehidupan kita di dunia ini dengan sehari kehidupan di akhirat itu bermakna sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia ini. Bayangkanlah, jika umur kita yang tidak sampai pun 70, 80 tahun, bagaimanakah kita mengira persentage daripada berapa waktu yang diberikan oleh Allah, dengan kadar sehari di akhirat itu bersamaan dengan 1000 hari di dunia. Maka tidak heranlah apabila kita membaca dalam Al-Quran, orang-orang yang kafir terutamanya, dan orang-orang yang fasik yang tidak menghargai nikmat umur yang telah Allah berikan kepada mereka, maka mereka terkejut dan mereka menyangka bahawa ya Allah, betapa sedikitnya, betapa sekejapnya aku berada di muka bumi dahulu, dan mereka menyesal untuk memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia ini walaupun dalam masa yang sedikit, masa yang singkat. Untuk apa? Untuk mereka apa, melalui semula ataupun membayar kadar rugi ganti itu, nak dibuatnya balik kebaikan-kebaikan yang mana mereka telah persiakan sewaktu mereka berada di muka bumi ini. Jadi pada saya, masih kita diberi nyawa, diberi kelapangan, berada di muka bumi yang nyata ini pada hari ini, janganlah kita hanya leka berseronok menyambut ulang tahun kelahiran kita itu dengan perkara-perkara yang lawa. Sepatutnya kita menginsafi bahawa kita semakin hampir sebenarnya menuju kepada garis penamat kehidupan kita itu, ya. Kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anha, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, "Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau pengembara." Yang mana Ibnu Umar mengatakan, yang kita sekiranya berada di siang hari, maka janganlah kita menunda-nunda waktu itu sehingga ke petang, ya. Apabila kita berada di pagi hari, jika kamu berada di pagi hari, maka janganlah kita menunda waktu itu sehingga ke petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datangnya waktu sakitmu, dan masa hidupmu sebelum menyongsong masa kematianmu. Ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan saya kira dalam tazkirah yang pendek ini dapat sekurang-kurangnya memberikan kita bagaimana sepatutnya kita mengisi pengisian hari-hari yang kita rasa sangat bahagia, meraihkan hari ulang tahun kelahiran kita ini. Hendaklah kita pada masa yang sama menginsafi bahawa kita sebenarnya semakin hampir menuju kepada garis penghabisan, garis penamat, di mana kita akan menemui Rabb, Tuhan yang menciptakan kita. Saya kira semoga ianya dapat memberi manfaat kepada sesiapa saja yang kebetulannya menyambut tarikh lahir pada hari ini. Begitu juga pada hari-hari yang berikutnya. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripadanya, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.